umat Muslim 2.1 bilion. Yang memahami bahasa Arab 400 juta. Misi apa ni? Misi syarikat 100 ribu pemilik digital Al-Quran kalau boleh seluruh dunia lah. Di sini dia menyediakan juga satu peluang perniagaan di samping kita menghafal dan menghayati huruf-huruf Al-Quran. Visi syarikat 100 juta umat manusia memahami makna Al-Quran. Syarikat dapat banyak dah anugerah, bukannya calang-calang syarikat lah. Memang syarikat ni dah ditubuhkan berbelas tahun dah. Ada lesen akta jualan langsung yang disahkan oleh pengesahannya daripada Patuh Syariah daripada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kak Arus. Lepas Kak Anik pula. Lepas pada tu, Doktor. Saya kan? InsyaAllah, sebab macam mana syarikat Awesome ni boleh keluar dengan app ni. Dia telah buat kajian 77,429 perkataan dalam Al-Quran, dan banyak perkataan ni berulang. Jadi dia dah buat ni, kalau kita tahu 1,000 perkataan yang berulang-ulang ni, maknanya kita akan faham lebih kurang dalam 80% kandungan Al-Quran, insyaAllah. Contoh kalau kita ada 4 perkataan ni, fi maksud dia di, al-lazi yang, min dari, sama langit. Bila kita tahu makna 4 perkataan ni saja dia diulang 6,679 kali dan merangkumi 9.1% daripada Al-Quran. Itulah contoh dia. Teknologi ni pula, app ni dia pula pakai teknologi artificial intelligence. Maknanya dia ada robot soleh, jadi dia ada feedback lah, maklum balas pada kita bila kita pakai app ni untuk belajar perkataan bahasa Arab Al-Quran. Dan kaedah ni sangat mudah untuk belajar bahasa Al-Quran sebab kita tahu bahasa Arab ni sebenarnya sangat susah kalau kita nak belajar. Tapi dengan menggunakan app ni cuma 15 minit sehari, walaupun kita tak ada asas bahasa Arab, maknanya tak tahu apa-apa, dan walaupun budak kanak-kanak ke yang dah boleh membaca, orang tua, warga emas pun, sebab kita ada internet, ada handphone, ada gadget. Jadi kita insyaAllah 15 minit sehari kalau kita luangkan masa pakai app ni, kita akan dapat. Hari ni aku kena join talk. Doktor. Okay. InsyaAllah. Next slide ke? Next slide. Okay. Jadi app ni sebenarnya dia ingin mengisi satu ruang di mana sebenarnya kita pada akhirnya kita nak mengtadabur, yakni kita nak merenung apa message ataupun pesanan-pesanan daripada Allah kepada kita. Jadi biasanya kita start peringkat pertama belajar huruf. Peringkat kedua kita belajar makhraj, macam mana sebutan betul, macam mana tajwid dia. Lepas tu rupa-rupanya kita lompat. Kita terus lompat pada tata bahasa, nahwu, sharaf. Jadi ada satu ruang kosong di mana itulah menyebabkan ramai orang tak faham bahasa Arab Al-Quran. Maknanya kita terlepas ni yang harfiah, maksudnya kosakata. Jadi bila kita tak ada kosakata, maknanya macam vocabulary lah. Jadi kita susah nak faham bahasa Arab. Yang ramai orang gagal. Separuh jalan belajar berhenti. Separuh jalan belajar berhenti kan.
Dan akhirnya tak mencapailah tujuan kita untuk faham bahasa Arab, untuk seterusnya memahami apakah suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran. Kita main hafal, baca, ya, dengan tak faham. InsyaAllah dengan app Tim Quran ni, kita nak mengisi ruang ni dengan harapan 100 juta umat bila pakai akan faham dan selanjutnya boleh mentadabur Quran dengan baik. InsyaAllah, next slide. Okey, cara macam mana kita nak dapatkan app ni? Okey, kita mula kita daftar dan dia sediakan 79 modul dari pelbagai surah. Cuma cara belajar kita tak ada belajar banyak-banyak. Kita belajar dalam skop yang kecil. Biasanya kita mula dengan lebih kurang 5 perkataan. Lepas tu kita praktis, ya. Dan kalau nampak gambar robot tu, itulah robot soleh. Robot soleh ni dia akan dia akan sentiasa tahu perkembangan kita, development kita ni, sama ada kita lemah ke, kita bagus ke. Jadi dia akan sentiasa bagi feedback pada kita dan dia akan macam bagi arahan-arahan. Okey, kita perlukan latihan, kita perlu buat pembetulan kalau kita salah. Dan dalam profil tu kita akan dapat satu macam report card lah, kan. Jadi kita tahu berapa perkataan baru yang kita dah belajar, berapa perkataan kita yang lemah, berapa perkataan kita yang baik, dan yang last yang hijau tu berapakah perkataan kita yang memang ni lah strong, ya, kita panggil. Jadi kita boleh kita mahir. Jadi kita boleh improve lah, maknanya menambah baik pencapaian kita dengan latihan. Lepas tu kita app ni juga dia akan adakan liga, maknanya kita ada pertandingan supaya kita ni macam kita seronok lah, macam budak-budak lagi seronok sebab dia macam game, kan. Kita berlumba-lumba nak improve. Ni. Lepas tu kita ada yang macam saya cakap tadi, semakan kesalahan. So bila kita salah, kita semak, dibetulkan dan ada improvement lah. Lepas tu ada penghafalan juga. Dan yang tadi macam kita cakap tu tadi, kita akan dapat profil. Jadi app ni, satu app bila kita pakai, dia memang spesifik untuk satu orang. Sebab dengan fix tu, jadi bila kita pakai seorang, robot soleh tu dia boleh ikutilah perkembangan kita. Boleh kita nak reset benda tu, tapi kalau bila kita reset, kita akan hilang segala pencapaian kita. Sebab itulah kita sarankan semua orang dapatkan satu setiap individu lah untuk kita maintain sampai insyaAllah kita nak dapatkan 1000 perkataan supaya kita faham 80% isi Al-Quran. Okay, next slide. Okey, kelebihan. InsyaAllah kalau kita dah dapat 1000 perkataan, maksudnya faham 80% maksud dalam Al-Quran, kita insyaAllah kita akan solat kita akan lebih khusyuk sebab kita faham, kan. Selalu kalau kita tak faham ni, sambil mulut kita baca, kepala kita asyik duk fikir lain. Maknanya hati kita tu tidak berada dalam solat, tak khusyuk lah. Lepas tu kita akan dapat kita akan dapat menambahkan cinta kita kepada Al-Quran. Kerana kita akan khusyuk lah membaca, mengetahui setiap kisah pengajaran. Kita akan timbul rasa takut dengan amaran Allah, kan. Dan kalau pula kita dilihat oleh ahli-ahli keluarga kita, dan kita akan jadi contoh yang terbaik lah. Memang akan elok lah, kan. Lepas tu kita hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Sebab kita akan macam yakin lah, sebab Quran ada perselisihan. Bila kita baca, kita faham, kita boleh nampak ada yang diulang-ulang kesamaan cerita, kan, ayat tu. Jadi memang tak ada kesalahan lah. Jadi kita akan jadi orang yang ada banyak ilmu, produktif,
dan kita akan menjaga akhlak kita lah, berintegriti, tak berani nak buat benda-benda yang tak bagus kan. Dan daripada individu, bila kepada masyarakat, dia bila individu tu baik, dan selanjutnya impact positif dia, masyarakat pun akan baik sebab semua orang akan mengamalkan gaya hidup yang baik lah mengikut perspektif Al-Quran. Kita jadi takut lah nak buat benda tak elok kan. Okay, insyaAllah. Okey. Dan Kak okay. Nik. Sila Kak Nik. Hello, Kak Nik Rosia. Okey. Kan sambung ya. Dalam Al-Quran ni dia ada package ya. Package-nya satu user berharga 399 untuk satu user, untuk satu orang, untuk satu guna telefon. Satu telefon, satu orang boleh guna, satu email. Harganya 399 sekiranya kita beli terus dengan syarikat Think Ocean. Tetapi sekiranya kita beli dengan ejen, kita dapat potongan 100. Berarti kita dapat harga yang murah iaitu RM299 sahaja. Itulah satu sepanjang hidup. Maknanya kita bayar 2,990, kita dapat satu user, kita boleh belajar sepanjang hayat kita di kandung badan. Berarti sangat murah. Terlalu murah. Maknanya satu aplikasi yang paling murah untuk kita faham Al-Quran dengan harga 299 sepanjang hayat kita di kandung badan. Okey. Maknanya Al-Quran ni maknanya sesiapa yang pegang kepada Al-Quran, dia tidak lari pada landasan kehidupan yang berpandukan Al-Quran ni, maknanya tepat betul. Maknanya dia hidup dia berlandaskan Al-Quran. Maknanya panduan hidupnya berpandu pada Al-Quran, berarti hidupnya maknanya hidup apa yang Allah Lain tak jawab ni. dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Maknanya kita ni kena Bukhari mengatakan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Maknanya kita ambil lah sebahagian kita ni orang awam. Tak boleh mengajar, kita belajar. Sampai faham. Sampai kita faham lah Al-Quran tu. Okey, boleh cikgu? Boleh, boleh. Maknanya Al-Quran ni, Al-Quran ni membuka bisnes kepada kita yang bisnesnya terlalu luas. Pasarannya ke seluruh dunia. Sebab Al-Quran ni untuk seluruh umat manusia. Umat manusia yang perlukan Al-Quran, nak faham Al-Quran, ada di seluruh dunia lah. Tak kira lah Malaysia ke, Indonesia ke, Thailand ke, USA ke, Turki ke. Maknanya perlunya kepada Al-Quran. Al-Quran ni pada Allah direct lah. Mana kita perlu faham apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran itu untuk manusia berpandukan hidup kepada Al-Quran. Supaya tidak tergelincir daripada landasan yang Allah suruh. Maknanya dalam juga, di samping kita mempelajari Al-Quran dan kita faham isi kandungan yang Allah sampaikan, kita juga boleh buat bisnes dalam Al-Quran ni. Maknanya tim OSIM ni menyediakan pemasaran yang luas lah kepada kita yang berkemahuan untuk bersama-sama cari pahala dan juga cari duit untuk jutawan dunia dan jutawan akhirat. Jutawan dunia kita juga akan dapat imbuhannya. Contohnya kalau kita beli dengan ejen 299, kita akan dapat RM79. Besar tu dalam
Besarlah maknanya terlalu besarlah syarikat bagi. Maknanya untuk kita pergi mari buh minyak, buat makan minum tu lebih dah lah. Kalau kita kira. Kita kena bergerak ke sana ke sini pergi mari. Untuk menyampaikan dakwah kita. Dakwah kita pula kita akan dapat pahala lah di sisi Allah. Sekiranya kita berkenal kata guna, kita dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Okey. Okey, lepas tu kita bawa ni je QR code ni. Link aja kan. Kita bawa link. Tak perlu kita pergi mari bawa produk macam bisnes lain. Pergi mari bawa produk. Habis produk kena ulai beli. Buat stok. Tapi kalau Quran ni kita sekali sahaja kita join. Contohnya kalau kita masuk Quran Center dah. Quran Center ni dia macam kita ni ejen bisnes lah. Tak payah kita pergi mari guna aplikasi. Kod dia saja. Kita scan kod tubik lah. Bakut dia tu tubik aplikasi Quran. Mudah sahaja. Tak perlu nak bibit barang, tak perlu nak bawa kiri kanan barang. Seperti kita jual kopi, teh, susu. Maknanya aplikasi sahaja. Mudah dan senang. Bawa telefon, guna telefon. Duduk di mana sahaja kita berada, kita boleh guna. Guna sahaja aplikasi zaman terkini. Lepas tu dalam Quran ni kita dapat banyak lah. Banyak imbuhan kita dapat. Contohnya kalau sekiranya kita menjadi Quran Center dah. Maknanya kita sponsor. Contohnya lah. Kita masuk. Nak beli. Maknanya kita sponsor orang, kita dapat duit sponsor. Kalau kita masuk orang masuk Quran Center. 1,100 kita dapat 100. Sekiranya kita jual user dalam Quran Center tu ada 5 user. 1 user kita jual 299. Kita akan dapat RM79. Maknanya selain pada tu kita dapat lagi tim di department bonus, eksekutif bonus, mentor bonus, maknanya banyak lagi maknanya bonus-bonus yang kita dapat. Selain pada tu, akhir sekali kita dapat car bonus. Car bonus ni tidak berkata ya duit 1,800. Apabila kita mencapai tahap manager lah, baru dia dapat car bonus ni. 1,800 kita nak bayar kereta gapo kita lah. Maknanya membantu menjana ekonomi kita. Selain pada pahala baca Quran, kita juga dapat duit dalam tim Quran. Fair Business Advantage. Maknanya free reseller akademik. Apabila kita daftar sebagai reseller, kita akan dapat satu sistem lah, sistem akademik kita. Maknanya kita boleh ada jabat. Dalam jabat tu ada macam-macam lah. E-wallet ada. Maknanya plasma ada, sponsor ada. Maknanya kita tekan satu persatu yang dalam tu. Maknanya kita ada sistem dia. Selepas tu kita ni produk apa nama ni TQT Quran ni tak payah kita restock seperti kita masuk produk lain lah. Contohnya hak kanik masuk lah ni contohnya amiku kena habis barang beli kita kena order balik. Habis beli barang kita mau order balik supaya barang tak ada nak jual. Tapi dalam Quran ni tak payah restock. Kita masuk sekali sahaja. Maknanya kalau kita masuk beli sekali tak payah restock dah. Maknanya kita kena atas link sahaja. Kalau tak ada barang, atas link. Kalau orang join dengan syarikat pun kita dapat duit. Orang beli dengan kita pun kita dapat duit. Okey. Lepas tu, kita tidak ada rasa kerugian lah. Tak ada tanggung kerugian. Kerugian itu memang tak ada. Yang ketiganya. Maknanya risiko kerugian tak ada. Sebab dalam Quran ni, keberanian ya. Keberanian kita letak duit, kita dapat balik duit kita apabila kita jual user kepada insan-insan yang nak menggunakan Quran. Gitulah maknanya insya-Allah daripada kosong kita boleh jadi kaya. Potensi income kita 100,000 seminggu. Maknanya selepas tu kita akan boleh jual pasaran seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, boleh masuk seluruh dunia. Bumi Tuhan ni boleh kita jual di mana saja orang Islam ada. Kalau nak guna Quran nak faham, lepas tu orang tidak Islam pun nak faham Quran boleh jugalah kita boleh
push ke dia apabila dia baca, dia faham, dia belajar mungkin dia masuk agama Islam. Okey, lepas tu seterusnya kita kena free marketing tool support system, maknanya Kelas pagi. Contoh kelas pagi. Untuk kelas pagi kita kena masuklah, maknanya Al-Quran ni sangat baik lah, sangat bagus. Kak Anik join setakat hari ni terbaik di mata fikiran Kak Anik sebab dia latih kita. Sampai kita pandai lari perlahan-lahan, berlari laju sehingga kita boleh buat sendiri. Tapi bagi orang hak tak ada ada masa tu boleh fokuslah kelas pagi tu, banyaknya ilmu lain tak ada. Sini akan jumpa ilmu yang terbaik. Sebab di dalam grup ni grup orang yang berfikiran A+ belaka, A tambah. Tentang Al-Quran, tentang kehidupan, tentang bisnes, tentang menjana ekonomi, semua ada dalam ni. Alhamdulillah kita bersama-sama insan yang tepat dan betul untuk kehidupan yang kita tepuh untuk kejayaan dunia dan akhirat. Okay, Kak Nik. Yang ini satu lagi Kak Nik. Zero overhead. Kejap, saya nak ambil bateri. Kejap. Zero risk. Tak ada kos buat kerja, orang. Azim. Zero overhead cost ni Kak Nik, maksudnya kita tak perlu bayar kos-kos tetap seperti sewa pejabat, gaji pekerja. Okey. Zero overhead ni gini, kos dia kita tak ada. Kalau kita nak buka kedai burger, kita kena beli basah burger, kos roti, kena beli belakang. Ini sekali saja kita keluar modal dengan harga yang paling murah. 1,100 ada 5 user ya, contohnya. Maknanya apabila kita jual, kita dapat kita duit balik. Tak ada menanggung risiko. Maknanya kos tinggi-tinggi tu tak ada, tak perlu. Okey. Kos upah orang, kos buat kedai, tak ada. Kalau kedai kos tinggi belakang lah tu. Okey dah. Zero. Okey. Teruskan Kak. Habis bateri tengah nak sambung. Ni siapa dia ni pula ni ni? Kak Nik lagi. Contohnya apa nama ni, seorang penjual ayam penyet lah pasar malam. Contohnya Irma Yanti ni seorang yang usahawan nego ayam penyet pasar malam. Dia juga terpanggil dengan satu apa ni, gerakan Think Quran ni. Think Quran ni maknanya dia rasa terpanggil nak buat. Apabila dia buat Think Quran, dia rasa satu pendapatan yang luar biasa. Satu, ekonomi dia boleh. Satu, dia dapat memahami. Dia rasa jelira, dia rasa kepuasan sebab dapat faham Quran. Untuk selama ni tak jumpa aplikasi nak faham Quran. Sampai tu dia dapat faham Quran, lepas tu dia dapat ekonomi. Luar biasalah. Dalam sebulan tak nampak ni, maknanya 3,945 sen lah. Maknanya yang mula-mula dia dapat. Maknanya income yang sangat baguslah sebulan. Siapa nak Dia kat boleh 8 baru ni Kak Nik. Dia boleh 3,900. Tutup pakai spek tak nampak. Boleh ogo baru ni. Alhamdulillah. Kak Anik pun tak ada lagi ni. Maknanya seorang wanita yang gigih memperjuangkan ekonomi keluarga di samping membentuk keluarga dengan Al-Quran. Faham apa yang Al-Quran cakap, kita akan faham dan membentuk keluarga kita berakhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Datuk Azrul. Contohnya Datuk Azrul. Usahawan dah dia kaya dah, jutawan dah. Kenapa dia terlibat dengan Think Quran? Sebab Think Quran ni adalah satu perniagaan yang unik, yang luar biasa. Tak ada sebelum ni. Muncul di tengah-tengah insan yang kegawatan ekonomi, yang boleh menjana pendapatan luar biasa. Dan yang paling istimewa, kita boleh faham Quran.
Maknanya kita boleh faham untuk keluarga dan boleh bawa dakwah kepada masyarakat yang rata-ratanya 80% kita kata di bumi Tuhan ni 70% tak faham Quran apa yang dibaca. Kebanyakan orang baca tak betul makrasnya duk mana, betul tajwidnya. Maknanya comel belaka tapi tak faham apa yang dibaca. Satu. Yang kedua, di samping kita sebat kita dapat menjana ekonomi. Peluang yang terbaguslah. Datuk Azrul usahawan ni yang ambil peluang selalu. Maknanya kalau kita di luar ni tak ambil rugi lah. Maknanya kita kena ikut orang berjaya baru kita boleh berjaya. Contohnya bulan berapa tak tahu ni 11,000 ni 2 apa. Ni 11,000 ni atau 20 ni yang 8%. Juga August aku. Tinggi tu. Dah lapar juga. Bulan apa tak nampak sebab ada doa maaf lah ya. August. Bulan Ogos. Alhamdulillah tingginya. Kalau kita 3 bulan makan tak habis lagi ni. Okey. Tuan Bahtiar. Bos Bahtiar. Ni yang seterusnya contoh leader kita kat Kelantan ni Tuan Bakhtiar. Maknanya bekas jurutera elektrik. Kenapa dia sanggup tinggal kerjayanya sebagai jurutera elektrik? Sebab di sini dia nampak dua dalam satu. Satu dakwah, satu boleh piti. Cari akhirat, dunia akan ikut. Nak cari mana bisnes yang luar biasa, yang unik seperti Think Quran. Di samping membimbing keluarga, faham Quran, bawa kepada masyarakat, faham Quran. Inilah satu kerjaya yang terbaik lah kan rasa. Alhamdulillah, bulan 8 kot dia dapat sebanyak 12,503 yang 3%. Sebab kan tak nampak halus doa. Betul. Pasal lagi Ustaz pencetus umat Ustaz Musin Ahmad. Seorang pendakwah bebas. Dia ni seorang pendakwah bebas. Dia ni ngaji di negara Arab lah. Dia belajar. Maknanya dia ni faham dah bahasa Arab, ambil kursus bahasa Arab dah. Tapi dia seorang yang faham. Maka nak sebar ni payah kalau maknanya lambat lah nak berkembang. Kalau tiada sistem. Dengan sistem Think Quran ni dia tengok, dia boleh sebar. Kalau 10 orang, baru misalnya 100 orang lah dia boleh ceramah satu masjid dah. Tapi dengan Think Quran ni dia boleh buat dalam masa yang sama 1,000 orang. Luah lagi pasarannya. Jangan sebab kita guna aplikasi je. Atas link je ke saing-saing. Mudah sahaja. Pendapatan dia dalam bulan Ogos kot. Kalau tak nampak minta maaf lah deh. August betul. 30,910 3% terlalu besar lah bagi kita. Maknanya kalau kita ni kampung setahun pun tak boleh 30,000. Alhamdulillah dengan Think Quran cari akhirat dunia akan ikut berkatnya. Alhamdulillah. Haji Haji Ami. Haji Ami ni seorang usahawan jutawan dah. Kaya-raya dah. Tapi kenapa dia terlibat dengan Tin Al-Quran? Sebab dia nampak Tin Al-Quran ni membantu masyarakat hak buta, tak faham Quran kepada celik faham Quran. Hak tu hak nombor satu dia sekarang nampak lah. Lepas tu, dia boleh membantu masyarakat celik Quran, faham Quran, dia akan dapat ekonomi juga sebab kanik duk fikir-fikir usahawan terlibat ni sebab dia nampak dua dalam satu, pahala dapat, duit pun dapat. Duit pun boleh buat pahala, boleh infak balik. Sebab kita fikir-fikir zaman dulu dah. Islam berkembang, hak mari ke Melaka tu, saudagar-saudagar tu, selain daripada dia bawa barang perdagangan, perniagaan, rupa ratu, macam-macam. Hak mari tu orang alim ulama, dia kembangkan agama Islam. Maknanya dua dalam satu. Di Melaka sehinggalah Islam berkembang di tanah Melayu dan Nusantara. Itulah Think Quran ambil alih lah tugas saudagar zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu dan sebelumnya. Pendapatan dia sebulan 32,000, 27 yang 50%. Memanglah Allahu Akbar besarnya. Memang besarlah. Di samping berdakwah Allah bagi rezeki. Okey. Bos-bos seorang lagi bekas pekerja oil dan gas.
Ni bos-bos ni dikenali ramai lah. Siapa-siapa masuk tim Quran ni, dia orang kenal lah dia. Sebab dia ni sebagai ketua dalam training tim Quran. Dia royak keberanian dan kesungguhan adalah mata wang untuk beli sebuah kejayaan. Maknanya kita kena buat sesuatu kena berani. Di samping berani kita susuh pula, kita selit dengan sungguh. Maknanya itulah mata wang untuk beli sebuah kejayaan. Tak ada tu, lah kita mendata lah. Pekan ni hari ni yang mendata lagi ni, insya-Allah lah. Nak pelepas satu-satu hak kan ni buat kerja ni, insya-Allah lah. Kan ni pun nak sungguh jugalah, nak sungguh faham dulu. Pendapatan bos-bosnya memang luar biasa. Kalau dia kerja dengan oil dan gas dulu, tak boleh harga RM 3,282.81 sen. Tapi dengan tim Al-Quran, dia boleh kutip pendapatan dia sebulan RM3,282.81 sen. Memang luar biasa pendapatan. Alhamdulillah lah, inilah satu-satunya tim Quran yang membantu masyarakat faham Quran dan satu lagi menjana ekonomi menjadi jutawan akhirat dan jutawan dunia. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Nik. Alhamdulillah, hebat. Persembahan presentation yang hebat. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi inilah 6 orang ya, 6 orang hebat-hebat kan. Jadi kita pun hebat, kita pun boleh mencapai pendapatan begini insya-Allah. Okey, yang seterusnya, slide yang seterusnya adalah Anis. Macam mana Anis? Tak bersedia ya? Kalau Anis tak bersedia, Anis, kalau tak bersedia saya nak jemput Dr. Mimi lah. Okey, sila Dr. Mimi. Okay, insyaAllah income potential kalau kita, ni contoh lah kan, dalam masa sebulan ke 3 bulan, kita boleh dapat 3,000 sebulan. Kalau kita ambil tindakan, maknanya menjual 2 produk atau 2 pin atau 2 app setiap bulan dan mengajak 4 rakan, macam seolah-olah rakan kongsi lah kan, introduce to 4 partners. Dalam setahun kita boleh mencapai 10,000 sebulan, 2 tahun 25,000 sebulan, 3 tahun kepada 50,000 sebulan, dan selepas 5 tahun 100,000 sebulan. Okay. Dan sebenarnya syarikat Awesome ni dia sediakan package untuk memudahkan siapa yang nak join. Jadi kita boleh pilih lah, macam family package ni, dia maknanya kita akan own, kita menjadi tuan punya satu digital Quran Center ataupun macam seolah-olah online lah, kedai online kan, yang ada produk 5 dan kita cuma membayar 1,100 dan potential income kita boleh hingga 100,000 seminggu. Yang package kedua adalah eksekutif, maknanya kita ada 3 digital Quran Center, dan ni kita akan dapat 15 produk atau pin atau ID. Jadi kita membayar 3,300. Kalau kita personally kita jual, maknanya secara runcit retail, setiap penjualan kita tu kita akan dapat bonus retail, high profit retail tadilah yang kita kata RM79 setiap produk kan. Jadi kalau kata 5 produk, kalilah 79 kali 5. Kalau kita yang eksekutif package ni, kalau kita dapat jual 15 tu, kita akan dapat lah dia punya ni. Dan adalah bonus-bonus lain yang tadi dah diterangkan. Kita akan dapat introducer bonus, macam-macam lah dan yang terbaik adalah elite package lah. Elite package ni dia 7. Maknanya kita ada 7 digital Quran Center atau 7 online shop kita tu.
Dan total price yang kita kena bayar adalah 7,700. Tetapi kita punya income weekly limit tu naik ke 700,000 lah. Dan dia datang dengan 7 kali 5 maknanya 35 produk 35 ID atau app lah. Okay, next slide. Okay. Macam mana kita nak dapat yang kita kata 100,000 weekly limit dan apa yang kita kata percentage tu kan. Bila kita ada satu Quran Center, kita akan dapat 10%. Macam apa kita panggil bonus lah, bonus 10%. Jadi macam nak cakap RPV 1,000 RPV 1,000 kan. Okey. Dan kalau kata kita nak double income kita, kita akan tambah digital Quran Center. Okey, maknanya yang package yang kedua tu kan, eksekutif tu, kita akan ada tiga setiap Quran Center kita tu akan mendatangkan 10% bonus. Jadi bila 30% lah kita akan dapat. Dan weekly limit kita akan naik ke 300,000. Okay, kalau 7 Quran Center yang maksimum yang kita dapat ambil, okay, 7,700 oleh daripada syarikat kita boleh beli ni. Dan kita ada 7 digital Quran Center dan ia akan mendatangkan 70% profit tu. Ini adalah maksimum yang kita boleh buka digital Quran Center lah daripada syarikat Think Awesome ni. Sebab sebab dia punya kepatuhan yang tadi kita kata sijil patuh syariah tu, dia telah limitkan. Maknanya paling banyak kita boleh buka Quran Center adalah 7 untuk mematuhi patuh syariah tu. Okay, next slide. Okay, terima kasih Dr. Mimi. Okay. Kita bagi pada jadi maknanya di sini 7 Quran Center ni lah yang package yang paling besar, paling menguntungkan lah ya. Okey, Bos Salma, Kak Ma, sila. InsyaAllah. Okay, sekarang kita nak lihat mengenai bagaimana untuk kita sukses di dalam perniagaan digital Quran Center. Okey. Formula suksesnya yang pertama ialah kita perlu register terlebih dahulu. Bila kita mendaftar, contohnya kita mendaftar dengan satu Quran Center, kita akan diberi produk. Produk tersebut berdasarkan perniagaan Quran Digital Center ni, produk kita adalah aplikasi Quran tu sendiri. Aplikasi Think Quran. Jadi bila kita berdaftar, kita akan membeli produk. Okey. Formula sukses yang kedua adalah kita, oleh kerana perniagaan kita ni Digital Quran Center, perniagaan kita ni adalah perniagaan berasaskan network marketing, network, di mana kita perlu ada rangkaian yang ramai di bawah kita. Bila kita ada rangkaian yang ramai, barulah kita boleh menjana pendapatan yang banyak. Okey. Di mana rangkaian kita akan menyumbangkan poin-poin kepada kita. Okey. Jadi untuk bagaimana kita nak bina rangkaian perniagaan kita, kita perlu ada sekurang-kurangnya 20 orang prospek kita yang sanggup untuk menjadi rakan niaga kita. Sekurang-kurangnya 20 orang kita sediakan list, di mana 20 orang ni dah sanggup untuk menjadi seolah-olah sebagai rakan niaga kita. Okey, formula yang ketiga, apabila kita ada prospek yang telah sanggup untuk menjadi rakan niaga kita, kita perkenalkan kepada leader kita. Kita jangan sekali-kali terus pergi untuk menceritakan A hingga Z apa dia bisnes
Quran Center ni. Tak perlu. Kita tak perlu bercerita dan kita sepatutnya tak boleh bercerita. Okey, kita perlu perkenalkan kepada leader kita, maka leader kita yang lebih arif, yang lebih banyak ilmu daripada kita mengenai Business Quran Center ni, leader kita yang akan memberi penerangan kepada prospek kita tersebut. Buat masa ni kita jangan lagi ceritakan apa-apa. Kita just perkenalkan kepada leader kita. Dan Tak akhir komando. sekali, Tak boleh komando. tak boleh komando. Maksudnya kita tak boleh bergerak sendiri-sendiri. Okey. Dan akhir sekali formula sukses kita ialah duplikasi. Duplikasi ni maksudnya kita boleh duplicate apa yang leader kita buat. Jadi leader kita tengok dulu, kita dengar dulu macam mana leader kita bagi penerangan kepada prospek kita tersebut. Nanti bila kita ada rangkaian, kita pula akan membuat presentasi kepada prospek downline kita, prospek ahli rakan niaga kita. Jadi dengan secara tak langsung benda tu akan berulang-ulang daripada satu rangkaian ke satu rangkaian, dan dengan cara inilah perniagaan ini berkembang yang dikenali sebagai network marketing. Okey, lagi Mas? Okey, sebagaimana kita tahu, syarikat memang menggalakkan kita membuka lebih daripada satu Quran Center. Okey, tuan-puan boleh bayangkan kalau kita buka satu kedai, bandingkan dengan kita buka 3 kedai atau bandingkan dengan kita buka 7 kedai. Cuba tengok perniagaan yang besar di negara kita sekarang ni. McDonald ke KFC ke, dia kalau di negeri Kelantan ni dia tak buka satu je. Dia buka berpuluh-puluh cawangan. Okey, kalau seluruh dunia beratus-ratus ribu-ribu cawangan. Sebab apa? Sebab bila banyak cawangan, bila banyak kedai boleh menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Macam tu jugalah yang dicadangkan oleh syarikat untuk kita buka business center kita. Namun oleh kerana kita mesti patuh mengikut patuh syariah, kita hanya dihadkan untuk buka 7 Quran Center. Itu pun sudah memadai. Sebab sekiranya kita buka 7 Quran Center, kita berpotensi untuk mendapat pendapatan 700,000 seminggu. Okey, berbanding kalau kita buka satu Quran Center, kita berpotensi untuk mendapat 100,000 sahaja. Kalau kita buka 3 Quran Center, kita akan berpotensi untuk mendapat 300,000 setiap minggu. Jadi kita fikir-fikirkan dan kita buat pilihan berapa Quran Center yang kita perlu pilih untuk kita untuk capai Big Y kita. Okey, seterusnya. Okey, jadi daripada apa penerangan yang telah kita lakukan tadi, diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat melakukan tindakan yang tepat dan bertindaklah sekarang, di mana bertindak secara cepat akan menghasilkan keputusan yang cepat. Okey, fast action, fast result. Jadi bertindaklah sekarang. Okey, setakat ni saja dulu presentasi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah kepada semua bos-bos yang telah melaksanakan presentation yang begitu berjaya sekali, ya. Tahniah kepada Kak Rusnani, ya, bos Dr. Mimi, bos Kak Nik Rosia, dan juga bos Tuan Salma. Okay, alhamdulillah. Saya nak bagi ruang kepada ada prospek. Yang tak ada dah prospek kita. Cikgu Mas. Ya. Siapa tu?
Kak Ma. Ya, ya. Aku update dulu dah. Nak masuk tak? Okey, apa Kak Ma? Okey. Okey, tak ada dah prospek kita ni dah tak ada dah. Dah keluar dah, tak apalah, dia dah keluar dah. Okey. Jadi alhamdulillah, insya-Allah dah ada keyakinan. Saya tengok isi pun dah faham ya, insya-Allah. Cuma adalah sedikit lagi macam Kak Rosnani, Kak Nik, alhamdulillah ya. Boleh bagi lancar lagi insya-Allah. Dan lepas pada ni insya-Allah kita boleh buat ya table talk. Masing-masing kita carilah kita punya prospek, lepas tu kita boleh buat table talk. Satu orang pun tak apa, jangan ramai-ramai. Okey, sama ada kita nak jemput bos-bosnya, mungkin kita nak suruh dia explain hal ni, dia explain pun boleh juga. Ya, kalau kita ada ruang lah, ada masa, kebetulan masa tu kita free, ya kita bahagi-bagikan presentation. Saya tengok bila kita bahagi-bagi presentation tadi, nampak macam ada kekuatan. Ya, nampak macam ada keyakinan, nampak kita rasa kita faham kalau kita menjadi prospek. Sebab dalam presentation kita ni sebenarnya dia ada 3 bahagian. Ya. Okey. Jadi ada 3 bahagian ya. Macam yang pertama, bahagian yang pertama adalah berkaitan dengan produk, berkaitan dengan syarikat. Ya. Jadi sebelum syarikat itu 4 bahagian. Yang pertama kita tekankan kepada prospek kita ni masalah. Apa masalah ummah sekarang? Kan? Tak faham baca Al-Quran. Itu masalah. Lepas pada tu, kita bercerita berkaitan dengan kekuatan syarikat. Apa kekuatan syarikat? Apa kelebihan syarikat? Ya? Apa kecemerlangan syarikat? Itu dalam minda kita. Dan yang ketiga, kita jadi salesman. Yang ketiga ni kita jadi salesman. Iaitu kita nak beritahu produk. Produk kita ni memang hebat. Produk kita ni adalah blue ocean. Produk kita ni orang tak ada lagi. Yang buat macam ni. Produk kita ni dijumpai oleh orang Malaysia, orang Melayu. Produk kita ni boleh sampai ke seluruh dunia. Produk kita ni ringan. Macam tu. Jadi keistimewaan produk, kelebihan produk. Yang ketiga. Kan? Okey. Yang keempat, kita tekankan dalam prospek kita bahawa plan marketing kita adalah yang terbaik. Sangat-sangat terbaik. Sebab tu dia kata king of the bonus. Kita tekankan bahawa king of the bonus. King ni adalah segala raja lah. Besar sangat-sangat, hebat sangat-sangat. King of the bonus tu dia melekat dalam kepala kita. Maknanya bonus daripada syarikat Think Awesome ni, kalau kita buat bisnes ni, amat hebat bonus dia, amat besar. Kita tekankan itu. Ada, kita beritahu retail bonus kan, lepas tu ada lagi dalam 4 bonus lagi. Kita nak tekankan begitu. Lepas tu plan kita ni adalah mudah, simple. Okey. Lepas tu akhirnya tu kan, kita beritahu dia. Kita beritahu ada berapa bonus, ada berapa package. Jadi kita kalau boleh kita bawa mereka untuk ambil package yang terbaik. Macam Kak Ma explain tadi. Bagus. Saya tengok bagus. Doktor pun explain bagus. Kak Nik pun bagus explain. Maknanya Kak Nik beritahu ni. Hak 6 orang tu kan. Hak 6 orang tadi Kak Nik explain dia ya, kenapa dia masuk memilih business Think Al-Quran kan. Okey bagus. Jadi begitulah ya. Ada 4 bahagian. Yang pertama masalah. Ya. Yang kedua kita hebatkan kita punya syarikat. Ya. Tekan pada syarikat, hebatkan syarikat. Okey. Dan yang ketiga kita jadi salesman ya. Iaitu dia adalah kita beritahu hal produk. Nyatakan produk ni hebat, blue ocean dan sebagainya kan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan plan kita yang the king of the bonus kan. Okey, itu ada soalan nak tanya. Faham? Okeylah ya, saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Boleh follow up kita punya prospek yang pernah masuk ya, follow up lagi. Kalau ada ruang dia orang masuk sekali lagi, biar dia masuk 3 kali tak apa. Saya betul ya, semoga mereka lebih faham dan mereka guna. Dan hantarlah link-link tu ya. Hantar link supaya mereka guna, insya-Allah. Besok kita ada
graduasi, harap semua hadir. Harap semua hadir, dan dalam minda tu adalah dalam minda sebelum, selepas. Apa yang kita belajar, apa yang kita dapat, sebelum, selepas. Apa penambahbaikan yang kita nak buat. Kalau dia orang tanya, kita boleh jawab. InsyaAllah. Dan harapan saya satu lagi adalah mahirkan slide. Mahirkan slide. Praktis duduk kat cermin, praktis seolah-olah kita duduk di depan prospek. Praktis. Usaha kita je. Okey, terima kasih banyak. Ada apa-apa lagi? Last. Esok kena prepare apa? Prepare minda lah dengar. Prepare minda dan kena ada plan. Kita kena ada plan, kita kena buat table talk sendiri. InsyaAllah. Maknanya nak buat table talk sendiri, kita kena mahir lah. Kena mahir, banyak ilmu. Okey, kita nak mahir, kita nak supaya orang lain tu hanya latihan saja. Berlatih tu boleh menyebabkan kita ada kemahiran. Gitu. 10 hari kita berlatih kan, insyaAllah. Okeylah, ada soalan lagi? Tak ada. Okey, insyaAllah. Jumpa besok deh, janganlah lewatlah. Jangan lewat, kalau boleh 6.45 tu mungkin bos Amir dah masuk. 6.30 tu kita dah ada dah. Jangan bagi tetamu masuk dulu, kita kemudian insya-Allah, sebab itu esok adalah yang terakhir. Okey, ni anak special saya ni. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita doakan semoga kita berjaya dalam tinggal Al-Quran, berjaya dunia dan akhirat, dan kita kaya dunia dan kaya akhirat. InsyaAllah. Doa-doalah yang terbaik. Okey, jadi kita dengan surah Al-Kahf dan surah Assalamualaikum. Terima kasih semua. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah itu adalah kekurangan saya sendiri. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.